Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Memulakan berita mengenai Kerajaan Sarawak akan memperkenalkan sistem perundangan baru untuk Ombudsman dalam usaha menangani jenayah kewangan di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata beliau akan ke Sweden untuk membuat kajian akan perundangan tersebut dan membentangkan rang undang-undang RUU itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN hujung tahun ini. Di mana kita akan mewujudkan satu sistem perundangan khusus untuk ombudsman. Sekarang ini kita buat kajian sistem ombudsman yang ada di Sweden. Sweden yang antara negara yang pertama mewujudkan sistem check and balance through ombudsman. Dan saya sendiri akan berkunjung di Sweden bersama dengan pihak peguam negeri dan juga stakeholders bagi kita mengkaji dengan menyeluruh sistem ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Seminar Kolaborasi dan Pencegahan Jenayah Kewangan di Kuching pada Rabu. Tambah beliau, RUU itu juga akan berada di bawah bidang kuasa DUN Sarawak. Semasa berucap dalam majlis tersebut, beliau berkata untuk menangani isu jenayah kewangan di negeri ini memerlukan penguatkuasaan bersepadu dengan semua agensi yang terlibat terutamanya dalam perkongsian maklumat. Selain daripada komitmen Kerajaan Sarawak ini, saya juga meminta agensi-agensi penguatkuasa yang terlibat termasuk penglibatan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional untuk terus memberi fokus terhadap agenda menangani jenayah kewangan di Sarawak. Hadir sama Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah, Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC Datuk Seri Mustafa Ali dan div-div kenamaan yang lain. Dalam perkembangan lain, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari menasihati jemaah haji dari negeri ini agar memberi penekanan kepada keselamatan dan kesihatan diri sepanjang berada di Tanah Suci Makkah. Beliau berkata salah satu faktor menjadi perhatian adalah cuaca di Tanah Suci yang sangat panas pada masa kini yang dikuatiri memberikan cabaran tambahan kepada para jemaah haji. Cuacanya agak panas. Bermakna kita gunalah budi bicara kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang wajib dalam kita menunaikan haji ini. Kalau yang sunat itu, tengoklah keadaan. Kalau keadaan boleh kita menunaikan perkara yang sunat, silakanlah. Tetapi kalau keadaan tidak dapat memungkinkan, maklumlah kena cuaca. Sudah tentu kita tumpukan kepada perkara-perkara yang wajib. Yang wajib ini wukuflah yang wajib sebenarnya. Selain daripada perkara-perkara umrah dan yang lain. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan majlis meraihkan keberangkatan jemaah haji negeri Sarawak di Raya Hotel pada Rabu. Majlis berkenaan turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar, yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha dan Mufti Sarawak Sahibus Samahah Datuk Kipli Yassin. Selain itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari turut menyarankan jemaah haji untuk menjalani ibadah haji secara berkumpulan dan mengikuti petunjuk pihak Lembaga Tabung Haji bagi memastikan ibadah dilaksanakan dengan cara yang betul. Jagalah nama baik negara kita supaya kita mengikutlah apa juga cara-cara jemaah kita di Malaysia berhubung dengan pihak tabung haji kalau ada masalah, dan sudah tentu pihak tabung haji akan membantu kita. Jangan waktu tu mendapat kita jangan keseorangan. Sebab itu kita berjalan sekumpulan supaya kita dapat jaga orang sebelah kita dan orang dapat jaga kita juga. Jadi ini sudah tentu dapat memberikan kepuasan
dalam kita menunaikan ibadat kita di tanah suci, termasuklah di Madinah, dan juga waktu kita melontar, selalu kita melontar untuk berebut. Kalau orang kami tak ikutlah arahan tabung haji, bila nak melontar, tengah malam kah, mungkin sejuk sikit kita melontar. Dan ini sudah tentu dapat membolehkan tuan-tuan menjalankan ibadah dengan sempurna. Dalam majlis tersebut, kumpulan pertama KT93Q yang terdiri daripada 141 jemaah haji melibatkan 62 jemaah lelaki dan 79 jemaah wanita dari Sarawak diraikan sebelum bertolak ke lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK untuk memulakan perjalanan ke Tanah Suci. Ikuti laporan ringkas wartawan kami yang turut sama menyaksikan persiapan para jemaah haji sebelum keberangkatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sekarang berada di Raya Hotel bersama-sama dengan 141 bakal jemaah haji negeri Sarawak. Bagi kumpulan pertama yang akan berlepas ke Tanah Suci pada malam ini dijadualkan pada pukul 11.20 malam, dan sekarang saya sendiri melihat para bakal jemaah haji ini sedang menjalani proses melaporkan diri, dan ada di antara mereka sedang sibuk menimbang barang-barang di kaunter yang telah pun disediakan oleh pihak tabung haji. Selain daripada itu, apa yang dapat saya kongsikan juga, suasana di sini keadaan sangat terkawal dengan pengawalan daripada pihak anggota keselamatan, dan ada juga anggota daripada Persatuan Bulan Sabit Merah yang sentiasa bersiap siaga sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku. Itu salah satu contoh yang mana perkhidmatan yang disediakan untuk bakal jemaah haji negeri Sarawak ini sangat-sangat terbaik. Saya berharap segalanya akan berjalan dengan lancar, walaupun saya sedang berdasarkan cerita, juga buku-buku saya baca segalanya amat bercabar, tapi insya-Allah saya percaya dengan doa dan harapan iltizam kita, Allah akan membantu. Itu adalah kali pertama saya dipanggil untuk jadi tetamu Allah. Jadi saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya berterima kasih kepada pihak yang memilih. Ini sebenarnya rayuan, bukan giliran. Saya cuma dipanggilkan oleh pihak tabung haji 2 hari sebelum raya. Saya memang sangat rasa terhujah dan bersyukur kepada rakan-rakan ataupun saudara mara saya yang juga merayu yang tidak berjaya. Jadi bersabarlah, insya-Allah mungkin ada gilirannya nanti. Sekian sahaja daripada saya, Lia Amira. Salam Ukas. Dalam hal itu, seramai 936 jemaah haji di bawah tabung haji Sarawak telah dipilih untuk menunaikan rukun Islam kelima itu pada tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, sebanyak 98 penerbangan sewa khas haji pada tahun ini menggunakan Malaysia Airlines dan Saudi Airlines bagi membawa 31,000 bakal haji dari Malaysia ke Tanah Suci. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Keberangkatan Jemaah Haji Negeri Sarawak musim haji 1444 Hijrah 2023 Masihi yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Raya Hotel Kuching pada Rabu. Seramai 141 bakal haji bagi kumpulan pertama, 79 jemaah lelaki manakala 62 jemaah wanita akan melepas ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur menerusi penerbangan domestik di mana mereka bertolak pada jam 11.20 malam tadi dan dijangka tiba di Jeddah pada jam 8.35 pagi waktu Arab Saudi
pada Khamis. Sebanyak 5 kumpulan jemaah haji mula berangkat ke Tanah Suci bermula pada dari 14 Jun sehingga 16 Jun ini dari lapangan terbang antarabangsa Kuching. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak menerima peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan berjumlah lebih 55 juta ringgit melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Peruntukan tersebut adalah dihaskan kepada imam, bilal, merebut, guru tahmir dan guru kafa yang memainkan peranan penting dalam menjaga dan memajukan agama Islam di negeri ini. Penyerahan mock check telah disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bang Openg dalam satu majlis ringkas pada Rabu. Hadir sama ialah Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Sri Dr. Wan Lizo Osman Wan Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sato Datuk Ibrahim Baki, Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha, Mufti Sarawak Sahibus Samahah Datuk Kipli Yassin, Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak Khalidi Ibrahim, Pengurus Besar Bahagian Komunikasi Korporat Ahmad Syariman Zohari dan div-div kenamaan yang lain. Beralih dengan perkembangan di Sarike, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak bersama pihak Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab sebagai agensi pelaksana komited memastikan infrastruktur dan sistem bekalan air di bahagian Sarike ditambah baik bagi menyelesaikan isu bekalan air di bahagian berkenaan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Narawi berkata sebanyak 55 projek bekalan air menelan kos sebanyak RM535 juta sedang dilaksanakan. Katanya setakat ini 43 projek bernilai RM96 juta telah siap dilaksanakan. Manakala 9 projek bernilai sekitar RM234 juta kini masih dalam peringkat pembinaan dan dijangka siap pada suku kedua tahun 2024. Di bahagian Serikit, kita sekarang mempunyai 55 projek bekalan air yang diluluskan dengan nilai 535 juta, di mana 43 daripada projek tersebut dengan nilai 96 juta telah pun siap. Bakinya masih berada di pelbagai peringkat pelaksanaan. Yang saya nak tekan di sini ialah kebanyakan daripada hampir semua projek ini merupakan projek yang dilaksanakan menggunakan our very own Sarawak budget, adalah projek rakyat. Jadi this is the most important thing lah. Dan ini menunjukkan betapa prihatinnya kerajaan GPS di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Premier menggunakan bajet kita sendiri untuk menyelesaikan masalah bekalan air di bahagian Serikit. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke Loji Rawatan Air Bayung Sarike pada Selasa. Hadir sama Timbalan Menteri Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul, Adun Meradong Datuk Din Kuang Hing dan Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom. Tambah Datuk Julahi lagi, terdapat 3 projek bernilai sekitar RM204 juta kini berada dalam peringkat perancangan, di mana salah satu projek iaitu projek Julau Fasa 2 dijangka tender pada suku pertama tahun 2024. Manakala 2 lagi projek masih dalam peringkat proses pelantikan perunding. Menjelas lanjut, beliau berkata Loji Rawatan Air Bayung Sarike sedang ditingkatkan kapasitinya dari 70 MLD kepada 100 MLD dan dijangka siap pada penghujung tahun ini. Loji rawatan air Bayung ini tengah di-upgrade. Di-upgrade sebanyak 30 MLD untuk menjadikan totalnya ialah 100 MLD. Dan kita jangka upgrading 30 MLD ini daripada 70 kepada 100, maknanya now we are doing the upgrading of 30 MLD, dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Maknanya menjelang hujung tahun ini Loji rawatan air Bayung akan mengeluarkan dengan bekalan air terawat dengan kapasiti 100 MLD. Sementara itu, Datuk Julahi berkesempatan meninjau kejadian paip utama yang pecah di tapak pembinaan Jalan Pan Borneo berdekatan dengan Pakan Jaka dan Loji Rawatan Air Bayung Sarike. Ketika ditemu ramah, beliau melahirkan rasa kesal
kerana isu seperti ini baru sahaja dibangkitkan serta dibincangkan semasa taklimat projek bekalan air bahagian Sarike dan Zon Tengah bersama pihak JBAB dan agensi berkaitan di loji rawatan air Bayung pada 11 pagi. Kita berharaplah mereka yang membuat kerja di tapak Ben Borneo ini lebih berhati-hati. Memang mereka berhati-hati, tapi extra cautious lah, cautious dan careful lah. Sebab ianya melibatkan bekalan air kepada Serikit. Dan saya pasti rakan-rakan Timbalan Residen, Datuk Ding di sini, JBAB di sini, memang menjadi tempat orang bertanya kenapa tak ada air. Dan ini dua kawalan kita. Sehubungan itu, beliau telah mengarahkan JBAB untuk memantau kerja-kerja pembaikan paip utama yang pecah tersebut dan berharap ianya dilaksanakan dengan kadar segera. Difahamkan berikutan kejadian paip utama ini pecah, keseluruhan kawasan Sarike, Bintangor, Tanjung Manis dan sekitarnya mengalami gangguan bekalan air. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh ditepati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan surutan Majlis Perasmian Seminar Kolaborasi dan Pencegahan Jenayah Kewangan oleh Premier Sarawak di Kuching pada Rabu. #menyebar fakta, salam UKAS.